Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Anak-anak kenal tak siapa Sumayyah binti Khabbab? Beliau ialah wanita pertama mati syahid kerana mempertahankan keimanan dan akhirnya dia ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-11 dalam bidang akidah yang bertajuk perkara yang membatalkan iman. Apakah perkara yang membatalkan iman? Setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Anak-anak pelajar tahu tak bahawa iman boleh terbatal melalui 3 perkara. Yang pertama melalui i'tiqad, yang kedua melalui perkataan dan yang ketiga ialah melalui perbuatan. Yang pertama, iman boleh terbatal melalui i'tiqad, sebagaimana iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, iaitu ketuhanan, an-nubuwah, iaitu kenabian, perkara al-ghaibiyat, iaitu perkara ghaib, dan juga asy-syariah. Okey anak-anak pelajar yang dikasihi Allah, apakah contoh i'tiqad yang membatalkan iman? Yang pertama, al-uluhiyah. Contohnya mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, iaitu al-khaliq. Yang kedua ialah an-nubuwah. Contohnya seseorang itu mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang ketiga ialah al-ghaibiyat. Contohnya seseorang itu mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Yang keempat ialah asy-syariah. Apa dia? Contohnya ialah mengingkari rukun Islam ataupun satu daripada rukun Islam. Yang kedua ialah iman boleh terbatal melalui perkataan. Apakah maksudnya? Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Apakah contoh perkataan yang membatalkan iman dari sudut pengakuan yang mengandungi kufur? Contohnya, saya tidak lagi beragama Islam. Apakah contoh penafian akidah Islam? Contohnya, saya tidak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Yang seterusnya ialah persendaan hukum hakam Islam. Contohnya, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Itu adalah merupakan contoh-contoh perkataan yang boleh membatalkan iman. Yang ketiga ialah apakah perkara yang boleh membatalkan iman melalui perbuatan. Maksudnya melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contohnya, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Ataupun yang kedua, contohnya melakukan upacara ibadat agama lain. Seterusnya ialah apakah syarat terbatalnya iman. Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Yang kedua, terbatalnya iman apabila mengingkari perkara asas dalam Islam, seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Seterusnya, apakah kesan melakukan perkara yang membatalkan iman?
Yang pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang telah dilakukan. Yang kedua ialah tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Seterusnya, apakah cara menjauhi perkara yang boleh membatalkan iman? Dari sudut ilmu, kita hendaklah mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Dari sudut sahabat pula, kita hendaklah bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kita kepada kebaikan. Baiklah anak-anak semua, akhir sekali nasihat Ustaz, peliharalah iman kita dari perkara yang boleh membatalkan iman. Jika anak-anak ada sebarang persoalan, boleh tanya di ruangan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.